Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, marilah sama-sama kita mendengar satu daripada hadis dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi yang disusun oleh Mustafa Abdul Rahman di dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi, iaitu kita membaca hadis yang pertama daripada dalam kitab ini. An Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atum yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzirbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihu allazi huma ashab kutub al-musnaf. Itu hadis, matan hadisnya yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaktubkan di dalam sahihah, di dalam dua sahih, iaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, di dalam kitab Al-Musnaf. Terjemahan daripada hadis ini ialah daripada Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari, dan juga Abu Husain Muslim bin Hujaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya, iaitu kitab yang amat sahih, yang amat sah di antaranya segala kitab yang pernah disusunkannya olehnya. Hadis ini membicarakan tentang, yang pertama ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar Khattab yang bergelar Amirul Mukminin. Beliau khalifah Islam yang kedua, yang terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegakkan umat Islam, menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs ataupun Bapa Singa, mengingatkan juga keberanian dan kepahlawannya beliau tersebut. Manakala dalam nilaian hadis ini, ialah hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilai yang tinggi dalam jurusan hukum Islam, kerana banyak di antara hukum itu didasarkan kepada ulama-ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis-hadis ini dan tentang sahihnya. Imam Asy-Syafi'i dan juga imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadis ini adalah sepertiga Islam, kerana perbuatan seorang itu ada dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya, manakala niat itu ialah salah satu daripada yang tiga tersebut, maka yang 2/3 lagi ada pada dua hadis tersebut, iaitu innal halalul bayyinun wa innal haramun bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata. Juga di dalam satu hadis yang lain, min husnil Islam al-mar'i tarakuhu ma la ya'nihi, iaitu daripada keelokan Islam seorang itu ialah meninggalkan apa yang ia tidak berguna padanya. Jadi ini persoalan yang pertama tentang hadis ini ialah persoalan niat. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat persoalan niat ini ialah persoalan yang diawalkan oleh Islam dalam segala hal yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan satu melahirkan amal. Okey. Niat ini yang pertama sekali untuk melahirkan perbuatan kita. Sama ada perbuatan kita itu ke arah keduniaan ataupun ke arah keakhiratan. Jadi apabila kita sebut sebagai ke arah keduniaan dan ke arah keakhiratan, maka segala amalan tersebut adalah dipandukan ataupun segala, kalau kita niat tersebut, segala amalan yang kita niat tadi insya-Allah akan dipandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala amalan yang kita buat. Okey. Amalan yang memerlukan kepada niat ialah segala amal atau perbuatan syarak yang hendak ditunaikan. Adapun amal atau perbuatan yang bersifat meninggalkan segala yang haram itu atau bersifat menghilangkan segala kekotoran atau mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu. Di dalam kitab ini membicarakan persoalan niat tadi ialah persoalan yang amal perbuatan yang syarak ataupun perbuatan yang telah ditentukan oleh syarak, iaitu perbuatan yang disyariatkan oleh agama. Maka ia adalah dikira kena bermula dengan niat. Manakala dalam persoalan-persoalan yang dalam soal kehidupan kita sehari-harian, seperti perbuatan seperti pemberian ataupun beri hadiah dan sebagainya, ataupun sebagai persoalan-persoalan yang biasa dilakukan oleh orang ramai, seperti seperti makan minum, seperti masuk tandas, keluar tandas. Ini persoalan-persoalan ini ialah tidak memerlukan niat kerana ia sudah satu perbuatan-perbuatan yang telah menjadi satu perbuatan yang menjadi budaya masyarakat ataupun budaya manusia itu sendiri. Okey. Pengertian niat dan maksudnya. Niat menurut bahasa ialah qasad ataupun tujuan hati dan iradah kehendak hati. Niat dari sudut bahasanya ialah qasad, tujuan hati, dan iradah kehendak hati. Maka dengan tujuan hati dan kehendak sendiri terjadilah sesuatu amal atau pekerjaan. Ulama-ulama fiqh mengartikan niat iaitu qasad, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukan dan tempatnya di hati. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak di hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk menjadikan keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal. Okey, maksud niat ialah qasad, iaitu niat tergerak dalam hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk mencari sesuatu keredaan Allah SWT. Kita niat ini, kita nak cari keredaan Allah, tergerak dalam hati. Oh, aku nak buat yang baik ini, aku nak sedekah ini, aku nak bagi kepada orang ini, aku nak solat sunat ini, aku nak solat fardu. Ini adalah semuanya kena ada niat. Artinya ada niat lintasan dalam hati tersebut sudah dikira sebagai niat di dalam untuk kita melakukan ibadat khusus ataupun ibadat umum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud niat menurut pendapat ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat atau antara jenis ibadat itu sendiri. Sebagai contoh, duduk di dalam masjid kerana beriktikaf dan berehat adalah sama. Mandi kerana sesuatu kewajipan syarak dan kerana kebiasaan adalah sama jua keadaannya. Tetapi yang dapat membezakan antara keduanya adalah niat. Okey, kita pergi ke masjid selepas daripada solat fardu ataupun di bulan Ramadan ataupun kita pergi sahaja di masjid, maka kita kadang-kadang untuk tidur, untuk berehat. Tak ada niat apa pun, maka itu tidak dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pergi ke masjid, maka di tempat tersebut kita niat iktikaf. Kita niat untuk menyatakan keingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat iktikaf dalam masjid tersebut. Dalam tempat yang diisytiharkan sebagai masjid, maka boleh kita iktikaf, maka kita iktikaf, maka pada waktu itu ia adalah dikira pahala kepada kita. Jadi boleh kita sebut sebagai pahala ini ialah ia mendatang dengan berdasarkan kepada qasad kita dalam hati ataupun niat kita dalam hati sendiri. Okey. Solat, puasa dan sedekah yang wajib sama keadaannya dengan solat, puasa dan sedekah yang sunat.
semuanya dinamakan ibadat, tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat ataupun qasad orang yang melakukannya. Okey, ini persoalan niat. Persoalan niat yang pertama ialah qasad kita tadi. Untuk apa? Kalau qasad kita solat tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikira sebagai ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pahala di sisi Allah, maka sedekah kita itu insya-Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat untuk apa? Puasa adalah untuk kita dapat pahala di sisi Allah, maka puasa tadi akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita niat yang lain, kan, kita pergi ke masjid, pakaian elok-elok, cantik-cantik, kemudian kita salat, na'udzubillah, kita niat kerana untuk melihat ataupun untuk melihat, untuk orang pandang kepada kita, untuk orang, oh hebatnya orang ni, oh cantiknya dia salat, oh lamanya dia salat, oh kita pun berasa bangga dalam diri kita, ada ujub dalam diri kita, ada rasa bangga diri dalam diri kita. Maka itu adalah salat untuk manusia. Maka dia tidak ada apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa, pahala pun tak ada, bahkan setengah-setengah ulama mendapat ia berdosa pula. Kan, sepertinya kalau kita berpuasa, kan, niat kita walaupun bulan Ramadan, niat kita adalah untuk menguruskan tubuh atau mengkuruskan tubuh kita, untuk menjadi tubuh kita slim, untuk kita supaya tidak gemuk, untuk kita supaya sehat, maka puasa kita tu tak ada apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sebut sebagai persoalan niat. Begitu juga kita sedekah, kan? Kita sedekah, sebab itulah di dalam satu hadis yang lain menyatakan dengan maksud, apabila kamu sedekah dengan tangan kanan, hendaklah kamu jangan tahu tangan kiri kamu. Artinya kita sedekah ini bermaksudnya ialah kita supaya orang tak tengok kita sedekah. Kalau boleh kita sembunyi-sembunyi kita sedekah, supaya lahirnya rasa perasaan redha, perasaan ikhlas dalam hati kita. Kalau semata-mata untuk masuk TV, sedekah dengan banyak, dengan beratus juta, beribu, kita sedekah masuk TV, kita rasa bangga dengan sedekah kita itu, maka habislah apa tujuan pahala yang kita nak tersebut. Okey. Sementara itu ada pula perbuatan yang di luar lingkungan ibadat, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia itu sendiri, seperti makan, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau dikosadkan, diniatkan melakukan untuk memelihara keselamatan dan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada ilahi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat Subhanahu Wa Taala. Okey, ini. Jadi kalau perbuatan-perbuatan yang sudah biasa dalam hidup kita, perbuatan budaya seperti kita makan, minum, masuk tandas dan sebagainya, maka di situ dia ada satu lagi tangga untuk kita niat. Niat untuk menyihatkan. Bukan niat untuk ikhlas kepada Allah, tapi niat untuk kita menyihatkan, dan kita dengan kita sihat, kita boleh beribadat kepada Allah. Maka itu dia ada tangga-tangga, step-step dia. Maka kalau kita niat sebegitu, maka kita akan dapat pahala. Kan, sebab itulah kita ajar anak-anak kita, apabila nak makan, hendaklah baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kan, ya Allah, berkatkanlah makanan ini. Kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkatkanlah rezeki yang diberikan kepada aku ini, dan jauhkanlah aku daripada api neraka. Dengan kata lain, apabila kita ajar anak-anak kita tersebut dengan api neraka, maka ada dua perkara dah. Yang pertama, fid dunya, kemudian fil akhirah. Dunia dan akhirat. Neraka ialah akhirat, makan dan minum itu adalah dunia kita. Yang kedua, hanya bagi tiap-tiap orang yang apa yang ia niatkan, sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi, bahawa segala amal adalah dengan niat. Maka niat itu tentulah pula mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletaknya balasan baik atau jahat, dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang ia telah diniatkan. Kan? Menurut ikhtiar dan juga pilihan hatinya sendiri. Misalnya sesuatu ilmu ibadat seperti solat yang wajib atau yang sunat, barulah dianggap sah serta diterima dengan diberi balasan sekiranya niat asal mendirikannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Sebagaimana yang saya sebut tadilah, niat kita salat adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah lillahi ta'ala itu adalah cukup penting apabila kita melafazkan niat di dalam salat kita. Kan, lillahi ta'ala itu cukup penting. Setengah-setengah ulama menyatakan kita kena lafaz di dalam hati kita, secara ringkasnya kita jangan tinggal lillahi ta'ala itu.
supaya kita terdidik dengan kita solat tadi adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang menjadi jiwa sesuatu amal, dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana di dalam satu ayat Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Okey. Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatannya, dan supaya mereka mendirikan solat dan memberikan zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Ini di dalam satu ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang persoalan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaslah bahawa sesuatu amal itu dianggap sah atau sempurna kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Tetapi niat atau qasad itu sendiri terletak pada haluan atau pada arah tujuannya. Kalau kepada Allah dikatakan ikhlas, kalau tidak, tidaklah dinamakan keikhlasan. Jadi ini maksudnya. Maksudnya ikhlas itu ialah pada tempat yang pertama di dalam persoalan niat. Persoalan niat, keikhlasan itu cukup penting. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini ialah innamal a'malu binniyat. Kan? Okey. Tegasnya niat yang terselit di hati itu ialah punca yang menuntut akibat amal baik. Amal itu kalau niatnya baik. Jahat amal itu kalau niatnya jahat, sekalipun amal itu pada lahirnya baik. Malah niat itu pula ada kalanya dapat mengubah sesuatu perkara dan adat, menjadikan ia sesuatu jenis ketaatan dan jalan ke arah pendampingan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Niat yang terselit dalam hati ialah punca yang menentukan akibat amal yang kita kena buat tadi. Niat kita nak melakukan kebaikan, maka sebab itulah Allah kata di dalam satu hadis yang lain yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, niat tersebut apabila kamu nak melakukan kebaikan sudah dapat pahala. Niat sudah dapat pahala. Tapi kalau kita niat nak melakukan kejahatan, masih lagi tergantung dosa kita hendak diberikan. Selagi kita tidak melakukan kejahatan tersebut, maka selagi itulah dosa yang kita tidak diberikan kepada kita. Tetapi niat untuk melakukan kebaikan, maka ia tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kesimpulan ini, orang yang makan dengan niat atau qasad melihara hidupnya serta menguatkan badannya untuk dapat meneruskan amal yang baktinya kepada Allah dan menunaikan kewajipan terhadap agama, keluarga dan bangsanya, maka ia akan mendapat ganjaran kerana makan atau minuman dianggap sesuatu ibadat atau taat dan bukan kerana memuaskan nafsunya semata-mata. Tetapi ketetapan ini ialah terbatasnya pada perkara yang harus pada syaraknya mengenai perkara yang haram. Maka yang haram itu tetaplah haram. Niat atau qasad yang baik tidaklah dapat mempengaruhi dan mengubah sesuatu hukum yang haram. Orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk pembinaan sebuah masjid umpamanya, tidaklah dianggap baik walaupun maksudnya baik. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk merenungi dan menikmati kesenian atau keindahan ciptaan Allah misalnya, tidaklah pula dikatakan baik sekalipun maksudnya baik, kerana kebaikan niat tidak ada pada barang yang haram dan yang makruh. Okey. Jadi ini ada persoalan yang beberapa perkara yang perlu dihuraikan di sini. Yang pertama ialah yang haram tetap haram. Yang haram tetap haram. Niat umpamanya kita nak mencuri. Kita niat mencuri, kalau aku dapat duit ini, aku akan bagi sedekah, aku bagi sumbangan, aku akan bagi derma kepada masjid. Kan? Niat tersebut. Tapi mencuri itu ia tetap haram. Maka dia tidak ada niat di situ. Walaupun kita berniat untuk melakukan selepas daripada kita mencuri, kita nak melakukan sedekah, maka ia tidak akan berlaku kerana dia sudah menjadi perkara yang kedua dalam hidup kita. Kan? Maka hukumnya sesuatu tersebut yang tetap haram. Orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram, umpamanya dia berusaha mengumpulkan wang haram, dia makan rasuah, dia mencuri, dia buat sesuatu yang bisa mendapat wang dengan cara yang haram, dengan syarat
aku dapat wang ini, aku akan bagi sedekah. Aku dapat wang ini, aku dapat mengerjakan haji, aku dapat mengerjakan umrah. Maka wang dia dapat tersebut, ia tetap haram. Dan apa yang dia buat selepas daripada itu, kalau dia buat, dia sudah menjadi satu perkara yang tidak ada guna bagi dia. Sudah menjadi satu perkara yang sia-sia bagi dia, kerana tidak dapat pahala. Kerana walaupun dia bersedekah, walaupun dia pergi haji, dia tetap tidak dapat pahala, kerana hasil daripada puncanya ialah daripada perkara yang haram. Okey, sebab itulah di situ dia tidak ada niat apabila kita nak melakukan perkara yang haram. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dan niat yang baik, okey, dia melihat perkara yang haram. Dia melihat dengan mata dia sahaja. Dia lihat perkara-perkara yang haram di depan mata ni. Oh, ini sebagai, umpamanya, maaflah saya nak sebut, seperti orang perempuan yang buka aurat. Umpamanya dia jumpa orang perempuan yang buka aurat. Oh, aku nak tengok orang ni macam mana rambut dia, macam mana tubuh dia, supaya aku dapat bagi tahu kepada anak isteri aku, supaya pakai tudung, pakai pakaian yang elok, supaya orang tak nampak aurat anak dan isteri aku. Itu pun dikatakan sebagai satu perkara yang haram, perkara yang tetap haram, di mana walaupun dia berhubung dengan kesenian ataupun keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu tidaklah pula dikatakan baik, sekalipun maksudnya baik, kerana kebaikan niat itu tidak ada pada barang yang haram. Kan, pada barang yang haram tidak ada. Umpamanya orang sediakan minuman keras kepada kita. Kita kata, aku nak rasalah minuman keras ni, kerana aku rasa minuman keras ni kalau dia mabuk, maka aku tak minum dah. Aku haram dah diri aku daripada minum ini, kerana ia memabukkan, ada yang memudaratkan. Ia tetap haram dan tetap berdosa, walaupun dia nak buat tersebut untuk menjadikan dia ini sebagai seorang yang baik. Jadi itu saja untuk malam ni, untuk sekali ni. Semoga dengan apa yang saya nak huraikan tadi ialah persoalan niat. Dan kita lihat pula yang kedua nanti ialah tentang masalah sejarah Rasulullah SAW. Kenapa hadis ini dikeluarkan? Maksudnya kepada sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini kita nak masuk isi kandungan daripada kuliah saya untuk kali yang kedua nanti, sesuai dengan bulan hijrah ini, dengan bulan Muharram ini, sebagai dikenali sebagai tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah dan Madinah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan na'im. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik wa arzalil umurik ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.